Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita di dalam Alam Maya untuk PDPC seterusnya. Dalam video ini kita akan belajar berkaitan dengan homeostasis. Homeostasis ialah pengawal aturan badan untuk mengekalkan keseimbangan persekitaran dalam badan. Persekitaran dalam badan merujuk kepada bendala yang berada di sekeliling sel-sel badan, dan bendala ini mengandungi nutrien dan gas yang diperlukan untuk kehidupan sel. Bendala keluar sel ini terisi dalam salur-salur darah dan ruang-ruang halus di luar sel. Keadaan persekitaran dalam badan termasuklah aras suhu, tekanan darah, tekanan osmosis, pH, kepekatan mineral dan kepekatan gula. Persekitaran dalam badan ini kita sentiasa berubah-ubah pada setiap masa. Dalam keadaan yang tertentu, kandungan bahan-bahan seperti air, gula, karbon dioksida dan garam mineral mungkin lebih tinggi daripada biasa. Perubahan ini membawa kepada kesan buruk kepada sel-sel badan kita jika tidak dibetulkan oleh homeostasis. Perlukan kandungan air yang seimbang dan tetap dalam badan. Jadi dekat sini kita akan belajar berkaitan dengan kawal atur air dan kawal atur suhu. Dalam video ini akan diterangkan tentang kawal atur air dalam haiwan, manusia dan juga tumbuhan. Sekarang kita akan bincang tentang kawal atur kandungan air. Kandungan air di dalam badan bergantung kepada kuantiti air yang diterima dan kuantiti air yang hilang dari badan. Kuantiti air yang diterima misalnya adalah kita minum, kita makan dan berespirasi sel. Air hilang daripada badan melalui peluh, udara hembusan, tinja dan air kencing. Pengawal aturan kandungan air di dalam badan melibatkan sistem perkumuhan dan sistem endokrin. Dan organ yang terlibat adalah otak dan ginjal. Terdapat juga pembetulan-pembetulan apabila badan kita tidak seimbang. Contohnya, apabila seseorang itu minum air dalam kuantiti yang banyak, maka dalam badan dia mengandungi banyak air. Kawal atur kandungan air di dalam badan manusia. Apabila kita minum air yang banyak, maka kandungan air di dalam badan akan meningkat. Otak akan mengesan perubahan. Maka mekanisme pembetulan dijalankan. Otak akan merembeskan hormon yang menyebabkan ginjal atau buah pinggang menambahkan penghasilan air kencing. Apabila penghasilan air kencing terhasil, maka kandungan air di dalam badan akan menurun dan kembali normal. Sebaliknya, apabila kita banyak berpeluh, di mana peluh akan mengeluarkan banyak air, maka kandungan air di dalam badan akan menurun. Otak akan merangsang perubahan dan mekanisme pembetulan berlaku. Otak akan merangsang rembesan hormon yang menyebabkan ginjal atau buah pinggang mengurangkan penghasilan air kencing. Kesannya, kandungan air di dalam badan akan meningkat dan kembali seperti biasa. Selain daripada kawal atur air, kawal atur suhu badan juga amat penting. Apabila pada siang hari, dalam cuaca yang panas, suhu badan akan meningkat. Apabila suhu badan meningkat, otak akan mengesan perubahan, maka mekanisme pembetulan berlaku. Salur darah dalam badan akan mengembang dan menghampiri lapisan kulit. Apabila ini terjadi, maka haba banyak terbebas ke udara, menyebabkan kurangnya haba di dalam badan. Mekanisme yang kedua adalah badan akan berpeluh. Apabila peluh keluar,
peluh ini akan tersejat dan menyejukkan badan. Yang ketiga, bulu roma akan condong. Apabila bulu roma condong, maka tiada haba yang terperangkap. Ini akan mengurangkan suhu badan. Dan yang keempat adalah aktiviti otot rangka berkurang. Apabila aktiviti otot rangka berkurang, maka haba kurang dibebaskan. Semua mekanisme ini dibetulkan di dalam badan kita menyebabkan suhu badan akan menurun. Okey, kawal atur suhu badan apabila suhu terlalu ekstrim. Contohnya kalau kita pergi ke negara-negara yang bercuaca sejuk, maka apabila cuaca sejuk ini terjadi, suhu badan akan menurun. Apabila suhu badan menurun, otak akan mengesan perubahan dan menyebabkan mekanisme pembetulan dilakukan. Pertama, salur darah dalam kulit akan mengecut, menyebabkan salur darah berada jauh daripada permukaan kulit. Ini bertujuan untuk memastikan bahawa kurang haba dibebaskan ke udara. Yang kedua, bulu roma akan berdiri tegak pada permukaan kulit. Apabila bulu roma berdiri tegak, maka dia memerangkap lebih banyak haba supaya kurang haba yang terbebas ke udara. Yang ketiga, anggota aktiviti otot rangka mengecut dan mengendur secara aktif. Keadaan ini kita panggil sebagai keadaan seseorang itu menggigil. Apabila seseorang itu menggigil, maka otot akan mengecut dan mengendur dengan kadar yang sangat cepat dan ini akan menghasilkan haba pada tubuh seseorang. Kesannya suhu badan akan meningkat dan kembali seperti biasa. Homeostasis juga berlaku pada haiwan. Contohnya, kucing akan menjilat bulu di badannya. Air liur yang tersejat daripada bulu dapat menyejukkan badan kucing. Contoh kedua, anjing menjelitkan lidahnya dan bernafas dengan pendek serta cepat untuk membebaskan udara panas ke udara. Yang ketiga, haiwan seperti badak air, buaya dan kerbau berendam di dalam air atau berkubang di dalam lumpur untuk menyejukkan badannya. Haiwan seperti mengkarung, berteduh dan mengurangkan aktiviti badannya untuk menurunkan suhu badan. Haiwan-haiwan lain seperti arnab, beruang kutub dan burung akan mengembangkan bulunya dan atau bulu pelepahnya untuk merangkap lebih banyak haba pada musim sejuk. Beruang kutub mempunyai lapisan lemak di bawah kulit yang sangat tebal sebagai penebat haba. Haiwan seperti beruang, ular dan kelawar berhibernasi untuk mengekalkan suhu badan. Homeostasis juga berlaku dalam tumbuhan. Homeostasis dalam tumbuhan melibatkan pengawal aturan karbon dioksida dan air yang diperlukan untuk fotosintesis. Homeostasis dalam tumbuhan membolehkan sel-sel tumbuhan menyimpan jumlah air yang betul dalam sel untuk mengelakkan tumbuhan seperti tumbuhan menjadi layu dan mati ketika kemarau. Apabila cuaca panas, maka stoma yang ada di dalam struktur daun akan tertutup untuk mengelakkan wap air terbebas ke udara. Apabila cuaca tidak berapa panas, maka stoma akan terbuka untuk membolehkan gas daripada udara masuk ke dalam daun ataupun daripada daun keluar ke udara. Homeostasis dalam tumbuhan ataupun dalam organisma yang lain seperti manusia dan haiwan memberikan kepentingan kepada organisma tersebut. Kepentingan homeostasis kepada manusia dan hidupan adalah organisma tersebut dapat menyesuaikan diri kepada persekitaran luar. Okey. Kepentingan kedua adalah menyediakan keadaan dalaman yang stabil dan terkawal. Dan kepentingan ketiga adalah menyesuaikan diri dengan cepat dalam habitat yang baru. Jadi, kesimpulannya, homeostasis sangat penting kepada organisma untuk meneruskan kehidupan.
Sekian, berjumpa lagi. Moga bermanfaat. Jemput tonton video Cikgu Siti yang lain. Jangan lupa klik butang subscribe dan butang like sebagai tanda sokongan anda.